Okey. Okey, kita sambung. Okey, ketumpatan. Okey, tadi kita bercerita mengenai takat lebur dan juga takat didik. Okey, yang bawahnya adalah penerangan dia. Ketumpatan, kenapa ketumpatan meningkat? Okey, kenapa ketumpatan meningkat? Sama jawapan dia seperti yang sebelum ni, berkaitan dengan jisim. Okey, pertambahan jisim menyebabkan ketumpatan meningkat. Kemudian kita tengok tadi, kita tengok bahawa sifat-sifat fizik kumpulan 17 adalah dia berwarna. Okey, dan kita tengok apabila menulis kumpulan, warna-warna dia berubah. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini. Okey, klorin kat situ warna dia adalah kuning kehijauan, bromin perang kemerahan, hitam keunguan adalah untuk iodin. Okey, kat sini ada bagi tahu Entong balik kampung. Okey, thank you Awan bagi tahu. Abi Syalini bagi tahu rumah Lydia tak ada elektrik. Okey. Okey, then kita tengok tadi adalah sifat fizik. Kita tengok pula mengenai sifat kimia unsur 17. Jadi, kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya. Sebab hari ni saya pergi laju je. Okay. Okey, sifat-sifat fizik kumpulan, sifat-sifat kimia kumpulan 17. Okey, nanti soalan pun sama juga. Kenapa sifat kimia unsur kumpulan 17 sama, serupa? Okey. Kenapa sifat kimia unsur kumpulan 17 serupa? Okey, jawapan dia dekat sini mesti terangkan 3 poin. Okey, mesti terangkan 3 poin. Yang pertama, dia mempunyai 7 elektron di petala valence. Okey, 7 elektron di petala valence ataupun awak boleh cakap dia mempunyai 7 elektron valence, sama je. Okey, dia mempunyai 7 elektron valence. Okey, itu yang pertama. Poin yang kedua ialah kat sini dalam tindak balas kimia, unsur ini menerima 1 elektron. Menerima 1 elektron. Sebenarnya kat sini ayat yang lebih tepat ialah unsur ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan oktet yang stabil. Okey, unsur ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan oktet yang stabil. Okey, poin yang ketiga adalah untuk membentuk ion bercas negatif 1. Okey, paling penting jelaskan bercas negatif 1. Jangan tulis bercas negatif sahaja. Okey, sebab ada unsur-unsur lain yang boleh membentuk ion yang bercas negatif selain daripada 1. Jadi kena terangkan dengan tepat. Okey, sebab itu dekat sini awak boleh nampak formula dia adalah unsur kumpulan 17 tadi iaitu X tambahkan dengan elektron, okey, akan menghasilkan satu ion yang bercas negatif 1. Penerangan yang sama seperti awak terangkan unsur-unsur dalam kumpulan 1, kenapa dia boleh menjadi cas-cas atom ataupun ion yang bercas positif. Okay, kita ambil contoh kat sini fluorine. Boleh nampak 2, kemudian fluorine 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk mencapai susunan elektron oktet, untuk mencapai susunan elektron oktet, atom fluorine lebih cenderung untuk menerima elektron. Okey, dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Okey, dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Jadi, pada asalnya fluorine ni nombor proton dia adalah 9. Okey, nombor proton 9, maka cas positif dia adalah 9. Bila nombor proton 9, bilangan elektron juga akan jadi 9. Okey, maka cas dia adalah negatif 9. Okey, atom ini adalah neutral. Tetapi untuk mencapai susunan elektron yang oktet, dia perlu tambah 1 elektron. Bila tambah 1 elektron, okey, elektron sekarang dah bertukar menjadi 10. So, elektron yang datang tadi ni, okey, dia akan masuk ke dalam ni. Okey, untuk capai 28 susunan oktet tadi. Jadi dah jadi bilangan elektron 10, maka cas dia pun
jadi negatif 10. Jadi bilangan cas akan menjadi negatif 1. Okey, bila negatif 1, sekarang ni atom fluorine sudah menjadi ion. Okey, jelas yang itu? Okey, disebabkan dia membentuk ion yang bercas negatif 1, maka unsur penggerak 17 boleh bertindak balas dengan, okey, kat sini ada 3 yang awak akan tengok, bertindak balas dengan air, bertindak balas dengan logam dan bertindak balas dengan alkali. Okey, ada 3 tindak balas yang awak kena tengok untuk unsur halogen, iaitu yang pertama dengan air, yang kedua dengan logam dan yang ketiga dengan alkali. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Okey, apabila halogen bertindak balas dengan air, okey ni apabila bertindak balas dengan air. Sekejap saya padam sekejap. Okey, apabila bertindak balas dengan air yang pertama, apabila bertindak balas dengan air, okey, lautan berasid. Okey, lautan berasid akan terbentuk. Kita tengok kat sini, apabila halogen bertindak balas dengan air. Ini yang pertama, apabila halogen bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan lautan berasid. Okey, lebih jelas kat sini, halogen tambah air dia akan menghasilkan dua jenis asid. Akan menghasilkan dua jenis asid. Ingat yang tu, apabila halogen bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan dua jenis asid. Okey, kita tengok contoh di sini. Contoh dia adalah klorin. Okey, klorin bertindak balas dengan air akan menghasilkan yang pertama asid hidroklorik dan yang kedua asid hypochlorous. Okey, so Cl2 bertindak balas dengan air akan menghasilkan asid hidroklorik dan juga asid hypochlorous. Okey, yang ini namanya asid hypochlorous. Okey, HCl di sini adalah asid hidroklorik. Okey, akan menghasilkan dua jenis asid. Ingat itu kalau klorin. Kita tengok contoh jika bromin pula. Apa pula nama dia? Okey, kita tengok bromin. Bromin bertindak balas dengan air. Okey, kita ambil bromin. Bertindak balas dengan air akan menghasilkan. Okey, kalau tadi asid hidroklorik dengan bromin dia akan menghasilkan asid hidrobromik. Okey, dan juga mesti masukkan dua asid kan, dan juga HOBr, iaitu namanya adalah asid hydrobromous. Okey, jelas tak? Okey, ini bagaimana awak nak namakan? Kalau klorin bertindak balas dengan air akan menghasilkan asid hidroklorik dan asid hypochlorous. Kalau bromin tambah dengan air akan menghasilkan asid hidrobromik. Okey, tukarkan bromin kepada hidrobromik dan juga asid hydrobromous. Okey, jelas? Okey, kalau iodin, bagaimana pula dengan iodin? Okey, iodin tambah dengan air akan menghasilkan dua jenis asid. Okey, apakah nama asid yang pertama? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab tak? Okey, iodin bertindak balas dengan air akan menghasilkan dua jenis asid. Yang pertama, apa yang awak perlu buat ialah letakkan H di depan, gantikan yang belakang mengikut apakah halogen yang awak guna. Kalau iodin, awak letak iodin. Yang mana ini namanya apa? Ada siapa boleh tahu tak apa nama dia? Kalau HCl, hydrochloric, HBr, hydrobromic, HI, apa nama dia?
Asid hydroionik ke? Okey. Asid hydroiodik. Dik. Kan tadi semua IK. IK kan belakang dia. Hydrochloric, hydrobromik, hydroiodik. Kita tambahkan IK belakang dia. Okey? Boleh? Kemudian satu lagi asid ialah, kita buat H, O, kemudian kita tambahkan apa unsur halogen yang kita guna? Iodin kan? So HOI. Okey, yang ini apa nama dia? Siapa nak cuba? Asid apa? Kalau kita gunakan klorin, dia jadi asid hypochlorous. Gunakan bromin, asid hypobromous. Kalau gunakan iodin, yang terhasil adalah asid hypoiodous. Betul Jonathan? Okey, belakang dia kita tukar dengan yang sama. So, asid hypoiodous. Okey, Jonathan Lee Howen di situ. Dia jawab asid hypoiodous. Okey, jelas di situ. Ini untuk yang pertama. Apabila halogen bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan dua jenis asid. Okey, itu yang pertama. Kita tengok pula tadi yang pertama apabila dengan air. Kita tengok pula apabila halogen bertindak balas dengan logam. Apabila halogen bertindak balas dengan logam. Apa yang terhasil apabila halogen unsur kumpulan 17 bertindak balas dengan logam. Hasilnya ialah, tengok kat sini. Yang kedua, halogen tambah logam. Awak boleh tengok pada sini yang terhasil adalah halida logam. Yang terhasil adalah halida logam. Contohnya di sini, pada buku teks tu dia bagi contoh adalah tindak balas ferrum. Ferrum adalah sejenis logam. Bertindak balas dengan bromin akan menghasilkan ferrum 3 bromida. Kat sini tadi saya bagi tahu halida logam. Halida itu daripada perkataan halogen. Bila kita namakan dia sebagai halida, maksudnya halogen tadi awak tukar belakang dia jadi ada ida. Ida. So contohnya di sini, halogen awak ialah bromin. Bromin bertindak balas dengan ferrum akan menghasilkan ferrum 3 bromida. Daripada bromin bertindak balas dengan logam iaitu ferrum, dia akan menghasilkan ferrum 3 bromida. Untuk pengetahuan awak, ferrum ni sebenarnya dia ada dua. Satu, dua positif, satu lagi tiga positif. Untuk tindak balas halogen yang ini, tindak balas halogen dengan logam, ferrum yang kita ambil adalah ferrum 3 positif. Ferrum yang kita ambil adalah ferrum 3 positif. Kita ambil nombor peroksidaan 3 positif. Jadi, apabila kita ambil ferrum 3 positif, ni dah belajar semasa bab 3. Ferrum 3 positif, bromin awak negatif 1 kan? Bila bertindak balas membentuk satu unsur, dia punya cas akan bersilang. So, Fe akan jadi 1, Br akan jadi 3. So, hasilnya adalah ferrum 3 bromida. Kalau awak tengok pada persamaan awak, masih lagi tidak seimbang. Ni dia tidak seimbang. Jadi macam mana nak seimbangkan? Kita tengok di sini, bromin di sini ada 2, bromin di sini ada 3. So seimbangkan, kita genapkan dia, tambah 2 dekat depan. Tambah 3 di depan bromin untuk dapatkan bromin sebanyak 6. Apabila tambah 2 di depan, jadi kena tambah 2 di depan ferrum. Jelas tak yang itu? Jelas? Boleh yang ini? Ini dah belajar dah nak seimbangkan persamaan kimia. So yang kedua, tindak balas unsur kumpulan 17 adalah dengan logam. Kita ambil ferrum 3+.
Okey, kemudian yang ketiga, apabila halogen bertindak balas dengan lautan beralkali. Okey, kali ini kita nak dia bertindak balas dengan lautan beralkali. Apakah yang akan terhasil? Yang terhasil adalah halida logam, halat logam dan juga air. Okey, halida logam, halat logam dan juga air. Halida maksudnya halogen awak tadi, awak tukar belakang dia jadi ada ida. Halat logam, halat. Okey, halogen awak tukar belakang dia jadi AT belakang dia. Okey, contoh. Contoh pada persamaan yang dia dah bagi sini adalah okey, iodin tambahkan dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida adalah lautan yang beralkali akan menghasilkan NaI. NaI di situ adalah halida logam. Halida logam. Logam tadi kita ambil daripada natrium tadi. Okey, kemudian bergabung dengan iodin untuk membentuk natrium iodida. Dan tambah dengan halat logam. So NaOI. Okey, yang mana namanya adalah natrium iodat tambah air. Okey, kita ambil contoh klorin. Okey, klorin tindak balas dengan natrium hidroksida iaitu lautan beralkali akan menghasilkan, okey, kita ambil logam dia iaitu natrium. Okey, sebab dia cakap halida logam. Na adalah logam. Halida, kita ambil halogen dia adalah Cl. Sebab dia adalah halida, dia akan jadi natrium. Natrium apa kat situ? Siapa boleh jawab tak? Natrium apa di situ? Kita tukarkan belakang dia jadi ida. Jadi natrium. Siapa boleh jawab? Ya, natrium klorida sebab dia adalah logam halida. Okey, tambah dengan halat logam. NaO. Okey, halogen kita adalah Cl, jadi kita tambah Cl dekat belakang. Okey, yang ini namanya halat logam. So, logam dia adalah natrium, jadi nama dia natrium. Natrium apa yang ini? Belakang dia mesti ada AT. Yes, Samantha, natrium chloride. Okey, tambah air. Okey, kalau tengok persamaan sebenarnya tak seimbang lagi. Macam mana nak seimbang? Kita tambahkan 2 di hadapan natrium hidroksida. Okey. Okey, kalau bromin bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan natrium bromida tambah natrium bromat. Okey, tambah air. Okey, jelas? Jelas di situ? Okey. Jelas. Kita pergi kepada sebab unsur kumpulan 17 ni dia mempunyai sifat kimia yang serupa. Jadi yang membezakan dia adalah kereaktifan. Sama seperti unsur kumpulan 1. Okey, sifat dia serupa tetapi yang membezakan dia adalah kereaktifan. Ingat balik, untuk unsur kumpulan 1 semakin menuruni kumpulan, unsur-unsur tersebut semakin reaktif. Okey, kenapa dia semakin reaktif? Ingat balik. Yang pertama sebab saiz atom dia bertambah. Okey, saiz atom bertambah disebabkan oleh petala elektron yang diisi penuh dengan elektron. Okey, itu untuk kumpulan 1 ni kita ingat balik. Bila saiz bertambah, okey, kedudukan elektron valence dengan nukleus akan jadi semakin jauh. Bila kedudukan semakin jauh, daya tarikan antara nukleus dan juga elektron valence tersebut semakin lemah. Bila semakin lemah, semakin mudah unsur kumpulan 1 untuk melepaskan elektron tersebut. Okey, sebab itu dia semakin bertambah. Tetapi untuk unsur kumpulan 17, okey, kereaktifan dia semakin berkurang. Okey, kereaktifan
semakin berkurang apabila menuruni kumpulan. Okey, kenapa dia berkurang semakin menuruni kumpulan? Okey, semuanya ada kaitan dengan sama ada dia melepaskan elektron ataupun menarik elektron. Okey, kita dah tengok tadi kumpulan 17 dia lebih cenderung untuk membentuk ion bercas negatif 1. Apa maksud ion bercas negatif 1? Okey, maksudnya lah dia lebih cenderung untuk menarik elektron. Okey, so point dia yang awak kena tengok di sini ialah yang pertama, pertambahan saiz atom. Biasa yang pertama mesti pertambahan saiz atom akan menyebabkan petala valence semakin jauh daripada nukleus atom. Okay, kalau tengok dekat sini, kalau tengok kat sini, petala valence maksudnya petala yang terluar sekali. Okey, ni untuk klorin, ini untuk bromin. Okey, kita tengok semakin menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Apabila semakin bertambah, petala valence semakin jauh daripada nukleus. Petala valence semakin jauh daripada nukleus. Kita tahu dalam nukleus ada proton. Proton dengan elektron dia akan saling tarik menarik. Okey, sebab satu positif, satu negatif kan. Okey. So elektron ni dia akan menarik elektron yang berada di petala terluar. Okey, tengok. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila semakin jauh, daya tarikan terhadap elektron menjadi semakin lemah. Sebab dia dah jauh, jadi daya tarikan dia semakin lemah. Maka, dia menyebabkan kesukaran dalam menarik elektron untuk memenuhi petala valence. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey. Ini contoh ini bromin. Bromin ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Okey, kita tengok sini. Petala valence kedudukan dia adalah jauh daripada nukleus. Okey, untuk dia ada kat sini ada 7 sahaja. Untuk mencapai susunan elektron yang stabil, dia mesti menerima elektron. Untuk terima elektron, yang menarik elektron adalah nukleus tadi. Jika nukleus dan juga petala terluar jauh, maka daya tarikan dia lemah. Bila daya tarikan dia lemah, maka dia semakin susah untuk menarik elektron. Sebab itu semakin menuruni kumpulan, kereaktifan dia berkurang. Kalau awak perasan, kumpulan 1 dan kumpulan 17 dia berlawanan. Okey, jelas di sini berlawanan sebab kumpulan 1 dia melepaskan elektron, kumpulan 17 dia menerima elektron. Okey, jelas tak? Okey, saya sambung kepada dekat sini bagaimana awak nak menerangkan kereaktifan unsur dalam kumpulan 17. Okey, kat sini ada contoh bagaimana kita nak menerangkan kereaktifan dua unsur daripada kumpulan 17. Contoh di sini adalah unsur X dan Y, yang mana unsur X di sini ada 9. Okey, yang ini 17. Kalau kita tuliskan dia punya nombor susunan elektron 27 287. Soalannya kereaktifan. Kita boleh nampak di sini bahawa unsur X dan Y adalah terletak pada kumpulan 17. Okey, terletak pada kumpulan 17 sebab electrovalence dia ada 7. Okey, kemudian kita tahu bahawa apabila menuruni kumpulan 17, unsur semakin kurang reaktif. Jadi kita tengok dekat sini, Y berada pada skala yang ketiga. Okey, dia duduk di bawah X. Jadi unsur yang paling kurang reaktif adalah unsur Y. So ini jawapan dia. Okey, unsur Y adalah kurang reaktif daripada unsur X. So bagaimana kita nak menerangkan? Yang pertama kita terangkan melalui susunan elektron dia. Kemudian bilangan petala berelektron bagi atom Y adalah lebih daripada atom X.
maka saiz atom Y lebih besar daripada atom X. So yang pertama ni adalah poin yang pertama berkaitan dengan saiz atom. Okey, saiz atom dia punya penjelasan adalah bilangan petala. Okey, kemudian yang kedua yang tak ada pada kenyataan tersebut ialah saya tambahkan di bawah sekali, iaitu petala valence semakin jauh daripada nukleus. Ingat kalau kumpulan satu, saya nak buat jangan confuse. Kalau kumpulan satu, awak terangkan mengenai elektron valence. Okey, elektron valence dia jauh daripada nukleus. Tetapi untuk kumpulan 17, awak terangkan mengenai petala valence. Sebab kita nak petala valence ataupun petala yang terakhir di situ mesti dipenuhi dengan elektron, iaitu 8. Okey, so petala valence. Petala valence akan semakin jauh daripada nukleus. Kemudian poin yang ketiga dan keempat, apabila semakin jauh, daya tarikan nukleus untuk menarik satu elektron pada petala terluar. Petala terluar tadi adalah petala valence tadi. Atom Y adalah lebih lemah daripada atom X. Okey, jadi lebih susah untuk dia menarik elektron. Okey, jelas? Boleh jelas tak untuk penerangan yang ini? Kenapa saya selalu bagi yang ini? Sebab soalan selalu tanya mengenai jelaskan ataupun terangkan mengenai kereaktifan kumpulan 1 dan juga kumpulan 17. Jadi ini adalah poin-poin yang perlu ada dalam jawapan awak. Okey, habis untuk 17. Ada soalan tak? 17 dah habis yang ini? Sifat fizik dah, sifat kimia dah, tidak balas dia pun dah. Jadi next kita nak tengok kepada, sebelum tu ada soalan sebelum saya pergi kepada yang lain. Tivish. Tivish. Kenapa di situ? Kenapa Tivish? Ada soalan ke? Ada soalan ke Tivish? Bila akan buat semua eksperimen? Okey. Eksperimen ni bergantung kepada keadaan. Kita tak boleh nak janji sebab tengok keadaan awak pun naik sekolah 15 Julai nanti. Dan 15 Julai nanti pun kita pun tak pasti sama ada boleh tak semua berada di makmal dan sebagainya. Sebab bila awak naik sekolah masih lagi SOP masih lagi perlu diikut. Okey, mesti ikut SOP. Penjarakan sosial mesti kena ada. Jadinya untuk buat eksperimen kita tunggulah keadaan dia Tivish. Tak sabar je nak buat eksperimen. Okey, tapi tak apa, saya tunjukkan juga eksperimen. Kalau ada video saya tunjukkan video. Kalau tak ada kita tengok dia punya pemerhatian. Kita bincangkan dia punya pemerhatian. Jangan risau. Okey, boleh? Boleh tak? Jangan risau Okey, ada soalan lagi? Ada pula tanya bila exam cikgu? Ku janji tanya bila exam. Bila je exam? Exam saya pun tak pasti. Tak boleh nak jangka bila. Okey, semuanya bergantung kepada keadaan. So awak doa-doa lah. Kalau rasa nak exam cepat, kita exam lah cepat. TV jawab Ogos. Doa lah Ogos kita exam. Okey, boleh? Boleh kita sambung? Jangan exam, Isaac cakap. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, saya nak pergi kepada sekejap ya. Ada sedikit masalah kat sini. Okey, kita tengok pada eksperimen. Yang ini kita tak buat eksperimen. Video pun saya tak ada. Jadi kita terus buat perbincangan mengenai dia punya pemerhatian. Boleh tak? Okey, macam yang sebelum ni lah. Kita buat perbincangan dia punya pemerhatian. Okey, kita tengok sini sekejap ya. Saya tengok. Okey, eksperimen kumpulan 17.
Okay, boleh nampak tak? Ke nak besar lagi? Okey, tadi kita tengok tindak balas antara halogen ada 3. Okey, yang pertama dengan air kita. Kita tengok dulu tindak balas halogen dengan air. Okey, yang pertama eksperimen sifat kimia bagi halogen tadi dengan air. Ingat tadi apabila halogen bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan 2 asid. Okey. Ini gambar ajar dia. Awak boleh tengok nanti dalam buku modul awak. Okey, yang pertama apabila gas klorin dilalukan melalui air dalam tabung uji, okey, lautan yang terhasil diuji dengan kertas litmus biru. Okey, pemerhatian dia. Nampak tak saya besarkanlah. Okey, pemerhatian dia. Okey, kita tahu bahawa kereaktifan berkaitan dengan kita tengok sifat kimia adalah sama, tetapi kereaktifan dia adalah berbeza. Nah, kalau kita tengok kat sini, unsur yang digunakan kat sini adalah yang pertama klorin, bromin dan juga iodin. Okay, awak dah tahu tadi kereaktifan kumpulan 17 adalah semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan. Jadi kita boleh predik sebenarnya, kita boleh agak apakah dia punya pemerhatian. Okey, yang pertama, klorin larut dengan cepat dalam air menghasilkan lautan berwarna kuning muda. Okey, kenapa klorin larut dengan cepat? Sebab klorin sangat reaktif. Jadi dia akan larut dengan cepat. Okey, kemudian tadi dia akan menghasilkan 2 asid iaitu asid hidroklorik dan juga asid hypochlorous. Okey, lautan tersebut akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan melunturkannya dengan cepat. Okey, kalau tengok dekat sini untuk klorin dia akan sifat dia adalah meluntur. Okey, untuk bromin pula. Untuk bromin, kita tengok dia punya kaedah. Okey, kaedah di sini berapa tipis air bromin ditambahkan kepada air dalam tabung uji. Tabung uji digoncang, lautan yang terhasil diuji dengan kertas litmus biru. Okey, pemerhatian. Bromin larut dengan, kalau klorin cepat, bromin akan jadi perlahan. Okey, sebab kereaktifan dia semakin berkurang kan. Jadi kalau klorin cepat, bromin dengan perlahan dalam air untuk menghasilkan lautan berwarna perang. Okey, bromin tidak balas dengan air akan menghasilkan asid bromida tambah dengan asid hypochlorous. Okey, kemudian lautan tersebut akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah sama dan melunturkannya dengan perlahan. Okey, masih sama lagi sifat bromin adalah melunturkan juga. Okey, tapi bezanya klorin dengan cepat, bromin dengan perlahan. Okey, kita tengok iodin pula. Okey, sedikit hablo iodin. Okey, awak tengok dekat sini. Kenapa hablo? Yang ini titis air bromin, yang ini gas. Sebab kita dah tengok tadi bahawa klorin dalam keadaan gas, bromin dalam keadaan cecair. Okey, iodin dalam keadaan pepejan. Jadi eksperimen yang dilakukan tak boleh menggunakan peralatan yang sama. Okey, so kaedah dia adalah sedikit hablo iodin ditambah kepada air dalam tabung uji. Okey, tabung uji digoncang dan lautan yang terhasil diuji dengan kertas litmus biru. Okey, apakah yang berlaku? Iodin larut dengan sedikit dalam air menghasilkan lautan berwarna perang. Okey, lautan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Kertas litmus tidak akan dilunturkan. Okey, so semakin menuruni kumpulan, dia semakin kurang reaktif. Okey, jadi hanya klorin dan bromin saja yang mempunyai sifat peluntur. Okey, inference dia. Klorin, bromin dan iodin bertindak balas dengan air membentuk lautan berasid. Selain lautan berasid, klorin dan bromin juga membentuk bahan peluntur ni. Okey, keterlautan berkurang dari klorin ke iodin. Jelas Okey, untuk yang kedua. Okey, untuk yang kedua iaitu tindak balas halogen dengan besi. Okey, yang pertama kita tengok klorin.
Apabila wool besi klorin bertindak balas dengan ferrum ataupun besi, okey, pemerhatian dia ialah wool besi. Wool besi ini adalah ferrum. Okey. Apabila halogen bertindak balas, klorin bertindak balas dengan ferrum, wool besi tadi terbakar dengan sangat terang dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Bromin pula jadi akan berbara dengan terang dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Untuk iodin pula, wool besi berbara dengan perlahan dan membentuk pepejal perang apabila sejuk. Persamaan kimia sebenarnya, buat tengok pada persamaan kimia yang atas ni, okey, cuma tukarkan X kepada awak punya halogen. Okey, yang pertama ferrum dengan klorin, okey, ferrum dengan bromin dan juga ferrum dengan iodin. Okay, jelas Okey, eksperimen A, B dan C menunjukkan semua halogen menunjukkan sifat kimia yang serupa, tetapi kereaktifannya berkurang apabila menuruni kumpulan. So daripada ferrum, okey, kepada iodin, kereaktifan dia adalah berkurang. Okey. Kita tengok pula tindak balas halogen dengan natrium hidroksida akan menghasilkan halogen halida. Halogen halida pula. Okey, logam halida, logam halat dan juga air. So kat sini dia minta awak lengkapkan yang berikut ni, sebenarnya lengkapkan persamaan kimia sahaja. So tak ada masalah yang ini. Okey, tukarkan X kepada halogen sahaja. Okey, jelas tak di situ? Boleh? Ada masalah tak? Tak ada Dah habis untuk eksperimen dan kita tengok kepada latihan. Okey. Sikit lagi. Latihan. Okey, tengok pada latihan di sini. Okey, ini adalah latihan kumpulan 17. Antara unsur yang berikut yang manakah merupakan kumpulan 17? Apa jawapan untuk soalan 11? Ya, okey. Sebab nama lain dia adalah halogen. Okey, soalan 12. Pernyataan manakah menerangkan dengan betul mengapa klorin dan bromin mempunyai sifat kimia yang sama? Kenapa mempunyai sifat kimia yang sama? Ya, mesti berkaitan dengan elektron valence. Okey, jawapan dia adalah B. Kita tengok soalan nombor 13. Antara unsur yang berikut yang manakah larut dengan cepat? Larut dengan cepat dalam air. Cepat. So, siapa yang larut dengan cepat dalam air? Ya, tadi kita dah tengok klorin. Okey, soalan nombor 14. Unsur X dan Y masing-masing mempunyai nombor atom 9 dan 17. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah betul tentang kedua-dua unsur tersebut? Baca betul-betul dekat sini. Yang manakah menerangkan, sebab bila awak salah baca ya, awak boleh jawab salah. Boleh jadi confused dekat sini. 14. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Okey, so kat sini awak akan boleh nampak kekonfusan pada D. Okey, kereaktifan X lebih lemah daripada Y. Ataupun B tadi, saiz molekul X lebih kecil daripada Y. Mana satu kat sini yang menerangkan dengan betul? Okey, yang betul adalah B, iaitu saiz molekul X lebih kecil daripada Y. Untuk D, okey, dia terbalik yang ini salah. Sepatutnya X lebih reaktif berbanding Y. Okey, jelas? Jelas untuk adalah untuk unsur kumpulan 17. Masa sudah menunjukkan pukul 2 ya, betul tak? Tak juga sempat habis. Saya dah cuba laju dah ni pun tak dapat habis juga. Bulan 17. Okey, kita ada lagi. Isaac tanya, cikgu lebih kecil saiz atom, lebih reaktif unsur itu ke cikgu? Okey, dia bergantung kumpulan apa? Okey, soalan yang Isaac tanya tu, cikgu lebih kecil saiz atom, lebih reaktif unsur itu ke cikgu? Okey, kalau untuk unsur kumpulan 17, ya, saiz dia lebih kecil. Tapi itu bukan penerangan yang lebih tepat.
Bukan penerangan yang lebih tepat. Okey, untuk kumpulan 17 saiz dia kecil. Apabila saiz dia kecil, daya tarikan antara nukleus dengan petala terluar ataupun petala valence kuat. Okey, bila kuat maka lebih mudah dia untuk menarik elektron. Okey, tapi kalau untuk kumpulan satu awak tak boleh cakap saiz lebih kecil dia lebih reaktif. Yang itu salah. Terbalik. Okey, jelas? Okey, ada soalan lagi tak? Sebelum kita menamatkan sebab kita dah habis dah pukul 2. Sebelum kita menamatkan kita punya sesi. Okey, ada soalan? Okey, kita sambung untuk yang lain pada next class. Tak sempat juga nak habiskan. Okey, ada soalan tak? Tak ada Okey, untuk ingatan, okey, nanti maybe akan ada soalan yang dimasukkan ke dalam Google Classroom. Okey, dan masih ramai lagi yang tak masuk dalam tu. Okey, jadi pesan pada kawan-kawan yang tak masuk untuk masuk dalam Google Classroom sebab latihan akan disertakan di dalam tu untuk awak hantar. Okey, latihan yang sebelum ni pun ada masih ramai lagi yang tidak hantar. Okey, sampai sini dahulu kita sambung pada kelas yang akan datang iaitu pada hari Rabu. Pada hari Rabu jadinya akan banyaklah latihan yang akan bagi sebab awak ada 2 hari free kat situ. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama.